Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Malaysia Perpaduan, salam reformasi kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di channel YouTube pada hari ini. Hari ini menjelang kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, ya, dalam sebuah kerajaan Malaysia Madani. Jadi sambutan pada tahun ini amat bermakna sekali, kerana inilah sambutan ulang tahun kali pertama di bawah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu detik-detik yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia yang cintakan reformasi, yang cintakan perubahan ke arah sebuah negara yang lebih baik. Maka inilah hari yang dinanti-nantikan, ya, menjelang 31 Ogos, hari ulang tahun kemerdekaan negara. Sebelum ini di bawah kerajaan Pakatan Harapan kita pernah juga menyambut hari ulang tahun, tetapi waktu itu Perdana Menteri yang mengetuai kerajaan Pakatan Harapan adalah Mamak Bendahara ya, daripada Kerala. Jadi dia yang memimpin, maka banyaklah agenda reform yang kita nak lakukan ketika 22 bulan yang lalu tergencat, tergendala kerana kita dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang rupa-rupanya adalah anti kepada reformasi, ya. Memanglah kita akui bahawa kita rasa tertipu kerana kita, ya, sentiasa bersangka baik kepada orang, apatah lagi seorang tua, ya, yang dilihat seperti ingin bertaubat, ingin lakukan perubahan dan sedar bahawa selama ini dia telah banyak melakukan kesilapan sepanjang 22 tahun sebelum itu menjadi Perdana Menteri. Maka Pakatan Harapan memberikan ruang kepada dia untuk berubah. Mudah-mudahan dalam usia bangka dia dapatlah melakukan perubahan. Sebelum dia nak reform negara, ketika itu dia harus mereformasikan diri dia terlebih dahulu. Sebab itulah peluang kita berikan, ya, kepada Mamak Bendahara ini untuk menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan yang lalu. Oleh kerana dia seorang diktator sebenarnya, bermula daripada diktator dan dia juga akan berkesudahan dengan diktator, ya. Bermula pemerintahannya dulu sebagai seorang diktator, dan hari ini walaupun dia tidak lagi memegang kuasa pemerintahan negara, tetapi nampak gayanya dia akan mengakhiri hidupnya juga sebagai seorang diktator, ya. Nak jadi diktator ni, saudara, tak perlu nak jadi Perdana Menteri. Jangan ingat diktator ni hanya orang yang berkuasa. Diktator juga boleh berlaku di kalangan orang-orang biasa, ya. Maksudnya apa dia? Maksudnya dia menzalimi orang lain, ya, dengan fitnahnya, dengan propagandanya, dan dia mengganggu orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Dia juga termasuk dalam golongan diktator, ya. Orang kalau boleh nak dengar saja pandangan dia, nak dengar saja nasihat dia, walaupun dia dah tak ada jawatan, dah tak ada kuasa, tetapi dia masih menjalankan propaganda dia, menghasut orang lain supaya membenci kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Inilah yang telah dilakukan oleh Mahathir Mohamad, ya, sekarang ini. Sebab apa, saudara? Sebab seorang diktator dia terlalu memusuhi seorang reformis, ya. Diktator tidak akan bersetuju sama sekali dengan agenda reformasi, kerana bagi reform, ya, bagi mereka yang berjuang untuk reformasi, musuh reformasi itu adalah diktator, orang yang melakukan kezaliman, orang yang tidak berlaku adil, orang yang rasuah. Ini adalah musuh-musuh kepada reformasi. Sebab itulah tak pelik kalau hari ini, ya, kita lihat Mahathir Mohamad meroyan siang malam untuk nak mengganggu kepimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana bagi beliau, selagi lama Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Perdana Menteri, maka cita-citanya untuk menjadikan negara ini sebuah negara diktator, dipimpin oleh pemimpin diktator. Kalau dia bukan memimpin sekalipun, dia nak Perdana Menteri ini adalah orang yang ikut cakap dia. Kita lihat sendiri sejarah, ya. Kita lihat sendiri sejarah Mahathir Mohamad.
Mana-mana Perdana Menteri yang tak setuju dengan dia, ya, dia akan cari jalan untuk menjatuhkannya. Dan beberapa orang telah pun dapat dijatuhkan oleh Mahathir Mohamad. Walaupun ketika itu Mahathir tidak ada kuasa, tetapi diktator dia masih ada pada badan dia. Diktator itu, ya, sifat diktator itu masih mengalir dalam darah sang kerala ini. Maka sebab itulah dia gunakan, ya, sikap dia, perangai dia yang lama itu dibawa, ya, di dalam kehidupan dia. Walaupun dia tidak ada jawatan, walaupun dia tidak memegang kuasa sebagai Perdana Menteri, tetapi saudara, bisa dia tu, bisa. Dan kesan kejahatan Mahathir Mohamad itu sebenarnya memberi kesan kepada mana-mana pemimpin yang takut kepada Mahathir ini. Sebab itu kita lihat banyak pemimpin Perdana Menteri yang akhirnya tunduk dan juga mengalah apabila ditekan oleh Mahathir Mohamad. Ramai ahli politik yang akhirnya mengalah apabila ditekan oleh Mahathir Mohamad, kecuali seorang saja yang tidak mampu ditekan dan tidak mengalah kepada beliau. Orang itu adalah Anwar Ibrahim yang kini menjadi Perdana Menteri yang ke-10 yang juga menjadi musuh utama beliau sekarang ini. Itulah salah satu manusia yang tak pernah takut dengan ugutan Mahathir Mohamad, tak pernah tunduk sujud kepada Mahathir Mohamad. Bahkan sejarah membuktikan bahawa perjuangan Anwar itu puluhan tahun, ya, sepanjang usia perjuangan Anwar Ibrahim itu, banyak dalam masa perjuangannya adalah melawan diktator tua bernama Mahathir Mohamad ini. Puluhan tahun saudara, 22 tahun kita berjuang dalam reformasi adalah untuk melawan Mahathir Mohamad, ya. Sebab itulah saya katakan Mahathir ni sampai hari ini dia tidak akan pernah putus asa mencari jalan. Allah, sorry, takut pula. Sorry, tersangkut. Ya, dia akan mencari jalan sedaya upaya dia untuk menentukan bahawa PMX kita tidak akan terus menjadi Perdana Menteri selagi dia masih hidup. Dia mungkin bernekat selagi hayat di kandung badan. Dia tidak rela melihat Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri bagi negara ini. Sebab apa saudara? Kita pun tahu, ya, memang seperti mana yang saya sebut tadi, seorang diktator, perasuah dan sebagainya. Dia tidak mahu seorang tokoh reformasi memimpin negara ini. Kerana kalau reformasi terus dilaksanakan dalam negara ini, kalau negara ini diperintah oleh seorang reform, maka yang jadi datangkan masalah adalah kepada golongan-golongan ini, kepada golongan-golongan penyakau ini, kepada golongan-golongan yang suka melakukan amalan-amalan rasuah, karisma, nepotisme dan sebagainya. Sebab itulah dia sanggup berganding bahu bersama dengan sesiapa saja, hatta musuh politik dia yang dulu pun, ya, yang 4 tahun dia menjadi musuh politik dia, dia sanggup berganding bahu untuk bekerjasama bagi menghalang kemarahan Anwar Ibrahim. Jadi 31 Ogos ini, ya, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada anda semua bahawa kita hendaklah mengubah sikap kita, ya. Batu berpolitik sebenarnya dah lama habis. Selepas pada PRU yang ke-15, kemudian PRN, dan tak lama lagi, ya, PRK pula di Johor, ya, dan juga di Pelangai tak lama lagi. Marilah kita sama-sama menjadi seorang rakyat Malaysia yang lebih bijaksana, ya, mempertimbangkan mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Jangan terlalu emosi, jangan terlalu kecewa sehingga kita sanggup, ya, menafikan kenyataan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang lebih baik berbanding daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini. Walaupun ianya berusia baru lebih kurang 9 bulan, tetapi prestasi yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia Madani ini sebenarnya jauh lebih baik daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini, ya. Itu fakta
Kalau tanya Mahathir Mohamad, kita tidak akan jumpa fakta ini, kerana Mahathir akan menyatakan bahawa kerajaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah kerajaan diktator, kerajaan zalim, kerajaan yang meruntuhkan ekonomi negara, kerajaan yang tidak membela orang Melayu, kerajaan yang tidak mempertahankan umat Islam. Itulah yang akan keluar daripada mulut Mahathir Mohamad. Benda yang tak pernah wujud, Mahathir akan sebut, dan dia akan kata itulah cita-cita Anwar Ibrahim. Sebagai contoh, Mahathir pernah menyatakan bahawa Anwar nak mengubah tanah Melayu ini. Nama tanah Melayu itu Anwar akan ubah menjadikan tanah berbagai kaum. Yang sebenarnya Anwar tak pernah sentuh pun soal nama tanah Melayu ini. Tak pernah Anwar sebut. Tapi Mahathir sengaja cipta supaya rakyat benci dan marah kepada Anwar Ibrahim. Jadi bagi kita di luar sini, janganlah kita mudah diperbodohkan oleh orang tua daripada Kerala ini. Dia mungkin diciptakan dan dia dilahirkan hanya untuk memecah belahkan orang Melayu. Dia hanya dilahirkan hanya untuk memecah belahkan umat Islam. Ia hanya dilahirkan untuk mengganggu kemajuan negara kita ke arah yang lebih baik. Dia tidak mahu dilihat sebagai seorang Perdana Menteri yang mengamalkan kolonialisme dan nepotisme. Dia kalau boleh nak rakyat Malaysia mengagung-agungkan dia sebagai seorang tokoh yang tidak ada tolak bandingnya. Sebab itu dia tidak mahu Anwar lama jadi Perdana Menteri, kerana kalau Anwar lama jadi Perdana Menteri, nama dia akan hilang, akan hilang. Kemungkinan yang hanya akan tinggal adalah bangunan KLCC hasil daripada kerakusan dia menjadi Perdana Menteri dulu. Mungkin yang akan tinggal, mungkinlah ada pun jambatan-jambatan yang panjang, bangunan-bangunan yang tinggi yang dilakukan di zaman pemerintahan beliau. Apakah dengan bangunan-bangunan yang tinggi itu boleh mengenyangkan perut rakyat Malaysia? Apakah dengan bangunan-bangunan yang tinggi itu boleh menghapuskan kemiskinan? Tidak sama sekali. Terbukti tidak sama sekali. Yang kaya bertambah kaya ketika itu, yang miskin bertambah miskin. Sebab itu di zaman Anwar Ibrahim, dia tidak melihat kepada bangunan-bangunan yang tinggi. Dia tidak melihat kepada jambatan-jambatan yang panjang. Dia tidak melihat kepada bangunan-bangunan yang tersegam indah. Bagi dia, yang paling penting adalah masalah utama negara kita. Masalah utama negara kita bukan kerana tidak ada bangunan tinggi. Masalah agama negara kita bukan kerana kaum Melayu atau kaum India atau kaum Cina, Iban dan Kadazan. Masalah utama negara kita bukan kerana orang itu beragama Islam dan orang ini bukan beragama Islam. Masalah utama negara kita bukan kerana orang ini berfahaman Ahli Sunnah wal Jamaah dan orang ini Wahabi. Itu bukan masalah utama, saudara. Masalah utama negara kita yang menghancurkan negara kita, menghancurkan ekonomi kita adalah kerana adanya pemimpin-pemimpin penyakau, kerana adanya pemimpin-pemimpin rasuah, kerana adanya orang-orang yang memakan duit haram tetapi dengan cara menunggang agama untuk menghalalkan apa yang telah masuk ke dalam perut mereka. Inilah masalah utama negara kita. Umat Islam berpecah bukan kerana ramainya kaum Cina. Umat Islam berpecah, Melayu berpecah bukan kerana banyaknya kerusi DAP yang menang, tetapi Melayu berpecah kerana ada di kalangan pemimpin Melayu yang suka makan rasuah, ada di kalangan pemimpin Melayu yang menunggang agama, ada di kalangan pemimpin Melayu yang hanya mengatakan puak-puak mereka sahaja akan pergi ke syurga, puak-puak lain akan pergi ke neraka. Sebab itulah berlakunya perpecahan, bukan kerana bangsa lain, bukan kerana agama lain, tetapi kerana bangsa kita sendiri, agama kita sendiri, di mana penganut-penganutnya yang jumud, di mana penganut-penganutnya yang mudah terpedaya dengan lebay-lebay yang berkopiah dan berserban. Lebay-lebay yang berkopiah dan berserban ini, mereka umpama iblis yang pandai bermuka-muka, saudara. Sibilangan mereka ramai sebenarnya berbalik yang ikhlas membawa ajaran Islam yang sebenarnya. Tetapi kita jangan lupa dan kita harus menerima hakikat bahawa ramai juga di kalangan mereka ini yang seperti iblis perangai mereka, yang suka berpura-pura pada satu ketika mereka mengharamkan perlembagaan persekutuan. Pada satu ketika mereka mengkafirkan perlembagaan persekutuan. Pada satu ketika mereka berikrar akan mempertahankan perlembagaan tersebut.
Sebab apa? Kerana ini kepentingan politik. Sebab apa? Mereka menentang perlembagaan waktu itu kerana mereka tidak ada jawatan dan kuasa. Tetapi bila Allah uji dia dengan jawatan dan kuasa, dialah orang yang paling kuat dan bersumpah untuk mempertahankan perlembagaan yang pernah dikafirkan. Di situ adalah bukti jelas bahawa kumpulan-kumpulan ini hanyalah untuk penunggang-penunggang agama. Kerana bagi mereka paling mudah untuk nak cari makan dalam politik, kita pandai menjual dua isu saja. Yang pertama, isu kaum. Yang kedua, isu agama. Dapat kita mainkan dan kita tunggang kedua-dua isu ini, maka mudah kita mendapat sokongan. Jadi sebab itulah kita mengambil banyak masa juga sebenarnya. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kena mengambil masa yang agak panjang untuk kita mencerdikkan rakyat kita. Sebab itu diperkenalkan dasar Malaysia Madani, konsep Malaysia Madani. Kerana dalam konsep Malaysia Madani inilah cara kita nak menunjukkan kepada bukan Islam bahawa Islam ini agama yang syumul. Islam ini agama yang tidak menolak kemajuan. Islam adalah agama yang menolak rasuah. Islam adalah agama yang menolak kezaliman. Islam menganjurkan keadilan. Ya, bukan saja bila kita sebut Islam, kita kena sebut hudud. Bila kita sebut Islam, kita kena sebut tutup kedai judi. Itu bukan menandakan sebuah negara Islam yang maju. Tutup kedai judi tetapi negeri miskin. Tutup kedai judi, rakyat tidak ada keperluan asas seperti air dan jalan raya. Tutup kedai judi tetapi kita mengambil dana-dana judi daripada tokai-tokai judi hanya untuk menang pilihan raya. Ini bukan cara Islam, saudara. Bukan tutup judi itu salah, tetapi jangan dijadikan tutup judi sebagai nak menunjukkan bahawa kitalah yang telah memperjuangkan Islam. Ya? Sebab itu kita nak bagi tahu, ya, memerdekakan tanah air 31 Ogos 1957 itu adalah satu jihad, ya, oleh pejuang-pejuang yang lama, membebaskan negara kita daripada dijajah oleh orang-orang British, orang kafir yang bukan Islam, yang bukan Melayu. Itu adalah satu jihad yang lebih besar. Sehingga dengan kemerdekaan itulah akhirnya terbentuknya Perlembagaan Persekutuan, di mana dalam perlembagaan itu meletakkan Islam sebagai agama resmi. Islam sebagai agama resmi, ianya bukan diletakkan oleh parti PAS, ya, bukannya usahakan oleh parti PAS dan partai-partai ini, tetapi oleh golongan orang-orang politik yang dahulu yang telah pun berjuang terlebih awal daripada parti PAS. Ya, parti PAS ini parti yang wujud kemudiannya, parti yang wujud kemudiannya yang tidak langsung berperanan untuk meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Pihak lain daripada PAS yang meletakkan ke dalam perlembagaan itu. Dan selepas itu, setelah berpuluh tahun merdeka, Islam dikembangkan lagi, juga bukan oleh PAS. Islam dikembangkan lagi oleh kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun menerapkan dasar-dasar Islam sewaktu beliau berada dalam UMNO. Ya, ketika itu wujudlah Bank Islam, Takaful Islam, Universiti Islam dan beberapa pendekatan Islam yang lain yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang pemerintahan beliau sewaktu beliau berada di dalam kerajaan UMNO Barisan Nasional. Bukan dibawa oleh PAS, bukan atas usaha PAS. Ya, ini yang kita nak terangkan, bahawa mengatakan bahawa kejayaan yang PAS boleh banggakan yang selalu sebut dalam pilihan raya hanyalah PAS berjaya tutup kedai judi. PAS berjaya tutup kedai judi, PAS berjaya tutup kedai judi. Ya, dia takkan cerita tentang perpuluhan 30 tahun lebih rakyat Kelantan, ya, mengorek tanah untuk mendapatkan air hatta untuk berwuduk sekalipun. Dia takkan cerita kepada orang, ya, bagaimana jalan raya di Kelantan, ya, begitu menduka citakan. Dia takkan cerita, ya, tentang betapa negeri Kelantan ini saban tahun meminjam dan Kenyang Pusat untuk membayar gaji kaki tangan mereka. Dia takkan cerita ini semua, saudara. Sebab dia malu nak cerita kepada rakyat bahawa di bawah pemerintahan PAS itu tidak ada kemajuan yang dapat dicapai. Di bawah pemerintahan PAS itu tidak ada perkara yang nak dibanggakan. Oleh itulah dijajanya lah cerita tutup kedai judi, tutup kedai judi, tutup kedai judi. Tetapi apabila dia jadi kerajaan pusat, dia adalah orang yang bersokongkol dan bersubahat untuk menambah cabutan judi daripada 8 kepada 22 kali. Ya, tangan-tangan pemimpin PAS
janganlah nak menafikan tangan-tangan itulah juga akan menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana kamu telah menipu rakyat di Kelantan, kamu telah menipu rakyat di Kelantan, di Terengganu dan juga di Kedah dengan kamu kononnya menutup kedai judi di negeri-negeri tersebut, tetapi sebelah kanan lagi kamu membuka ruang judi yang lebih besar di peringkat persekutuan. Di mana kamu nak letak muka ketika itu? Ya, dengan manusia bolehlah kamu menipu wahai lebay, tetapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mana mungkin kamu nak menyatakan kepada Allah bahawa ketika kami menjadi kerajaan persekutuan kami tidak tahu, ya, kami tidak tahu bahawa judi itu telah pun ditambah. Apakah itu jawapan yang kamu nak berikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? So, saudara-saudara, kita kena fikir, saudara. Ya, bukanlah kita tak tahu, ya, bahawa apa yang diperjuangkan oleh PAS itu dasar Islam, kita tahu. Kita baca juga perlembagaan PAS, ya. Tetapi Islam itu bukan hanya boleh diterjemahkan dengan cara hanya menutup kedai judi, tetapi dalam masa yang sama sebelah tangan lagi kita membuka ruang judi. Yang lebih dahsyat lagi, selagi kita memakan hasil-hasil judi. Yang lebih dahsyat lagi, kita mengabaikan kewajipan sosial kita sebagai seorang kerajaan, iaitu memberikan kerasaan kepada rakyat dalam hak asasi mereka. Ya, contohnya kalau sebagai suami, ya, dan juga sebagai ketua keluarga, hak asasi untuk menjadi kewajipan kita sebagai ketua keluarga adalah tempat tinggal, makanan dan pakaian bagi ahli keluarga kita. Begitu juga jadi kerajaan, hak asasi naklah diberikan kepada rakyat. Tetapi kalau rakyat sendiri berusaha, rakyat diminta untuk bayar bil air, dalam masa yang sama kita dapat memberikan perkhidmatan air yang sempurna kepada mereka, maka pemerintah juga akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sempena dengan hari kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama merdekakan, ya, pemikiran kita, satu pemikiran yang lebih bertamadun dan tidak lagi jumud, supaya selepas mereka ini, ya, jiwa kita lebih merdeka, tidak lagi terikat dengan pak-pak lebay yang menunggang agama ini. Ini semua untuk kebaikan kita bersama. Ya, masa untuk berpolitik sebenarnya, saudara, ada masa-masanya kita untuk berpolitik, tapi bukan sepanjang masa. Jangan ikut perangai lebay hadi, dia sentiasa nak berpolitik. Hari ini pun dia masih bercakap lagi tentang nak merampas kerajaan persekutuan. Hari ini pun dia masih nak kelentong kepada walaun-mulaun dia. Kalau menang di Pulai, maka berubahlah kerajaan persekutuan. Sebelum ini dia kata kalau dapat kejayaan dalam PRN 6 negeri, maka bulan 8, ya, kerajaan akan berubah. 81 tempoh ke 1 tempoh, ya, diberikan oleh Haji Hadi bukan untuk membangunkan negara. Semuanya adalah untuk kuasa dan jawatan. Semuanya dalam kepala otak Haji Hadi adalah untuk mendapatkan kembali kuasa. Mungkin dia tidak puas menjadi duta khas Pantai Timur. Bukan Pantai Timur. Duta khas Timur Tengah, ya, sepanjang 33 bulan yang lalu. Ya, memang seronok makan gaji buta, saudara. Siapa tak seronok? Ya, goyang telur di Masjid Rusila, bulan-bulan dapat gaji. Siapa tak seronok, saudara? Ya, begitu juga ada sebahagian kaki tangan awam yang seronok dengan abah kau. Sebab sewaktu PKP lockdown, kaki tangan awam hanya duduk di rumah, pakai kain batik, pakai kain pelekat, buat kerja dari rumah, tidak perlu datang ke pejabat. Ya, tapi gaji jalan. Memang seronok, saudara. Sebab tu tak pelik kalau kaki tangan awam masih menyokong abah kau. Ya, kerana mereka terhutang budi. Abah kau telah pun lockdown dan mereka bekerja dari rumah, sampai pakai soal dalam pun mereka boleh melaksanakan tugas-tugas di pejabat dan gaji jalan. Siapa tak seronok, saudara? Tetapi kalau kita orang yang fikiran lebih jauh dan lebih matang, apalah gunanya keseronokan yang sementara tetapi penderitaannya itu, ya, terlalu lama. Apalah seronoknya kita bekerja daripada rumah, tapi di luar rumah kita ratusan orang mati setiap hari kerana Covid. Ramai ratusan yang mati kerana membunuh diri. Berapa ramai yang mengangkat bendera putih kerana nak makan. Kita memang seronok buat tugas pejabat di rumah, gaji jalan. Tapi bagaimana dengan rakyat-rakyat yang lain? Maka insaflah, saudara, apabila Allah pinjamkan kepada kita, ya, sementara waktu seorang insan yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, maka bersyukurlah kita. Ya, bersyukurlah kita di atas apa yang Allah pinjamkan kepada kita. Manfaatkan segala mungkin. Doakan yang baik-baik kepada beliau supaya beliau terus diberikan taufik dan hidayah
supaya dapat memimpin negara kita ke arah yang lebih baik. Ini semuanya untuk kita, untuk anak-anak kita, ya, untuk generasi-generasi kita di masa akan datang. Mana nak cari pada menteri yang sampai ke tandas anak kita pun dia tolong tengokkan, rosak ke tak rosak, boleh pakai ke tak boleh pakai, ya. Inilah yang patut kita fikirkan. Jangan kita dengar lagi dan terpedaya dengan omongan pak lebay yang terus membacakan Al-Quran dan hadis. Kononnya Melayu tertindas, kononnya Islam terancam. Yang sebenarnya yang tertindas dan terancam itu adalah parti mereka sendiri. Parti mereka dah tidak ada upaya lagi untuk nak berhujah secara ilmiah, secara akademik. Hujah-hujah ekonomi tidak mampu mereka lakukan. Hujah-hujah pembangunan tidak mampu mereka suarakan dalam parlimen, kecuali mereka memainkan emosi dan sentimen. Inilah kelebihan pembangkang yang ada pada hari ini. Mereka tidak lagi mampu membantu negara ke arah lebih baik, kecuali mencari satu dan mencari sedikit kelemahan-kelemahan, ya, ataupun modal-modal yang boleh mereka kutip. Hatta bangkai di tepi jalan pun mereka akan kutip dan mereka akan telan, ya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu tazkirah menjelang Aidilfitri ini buat anda semua, ya. Sekiranya terdapat kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan anda, ya, saya mengucapkan, ya, mohon maaflah kepada anda semua. Tazkirah ini saya buat di dalam kereta untuk menghilangkan rasa mengantuk. Kalau saya tidak berletih, saudara, maka saya akan mengantuk, ya. Di samping itu, saya juga nak memberikan nasihat kepada anda semua, ya, kerana bagi saya menjadi satu kewajipan kepada saya untuk menyedarkan anda di luar sana yang masih tak sedar, kerana kita tak mahu rakan-rakan kita ditipu hidup-hidup oleh lebay-lebay penunggang agama ini. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.